Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah Taala pada malam ni dapat kita menyambung kembali kuliah sirah kita dan masih lagi membincangkan kitab yang menarik ni. Fazal Muhammad Nasir, terima kasih semua Fiza Ismail. Jangan lupa dapatkan kitab ni. Kitab Sirah Nabawiyah, Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik tuan. Inilah kitab yang Ensiklopedia Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, macam mana ni nak ubah ni? Tuan ni. Baik. Okey. Baik, pada kali ini kita menyambung pada muka surat 19 berkaitan dengan perkahwinan Rasulullah SAW. Baik, bukanlah satu yang mengaitkan jika seorang wanita salihah mengungkapkan hasrat hatinya untuk menikahi seorang lelaki salih, sebagaimana yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha ketika melamar Rasulullah SAW untuk dirinya, disebabkan tertarik dengan kebaikannya. Jadi bukanlah satu benda yang mengaibkan. Kalau Melayu kata ibarat pergi cari timba ya, ini dalam Islam tidak timbul isu begini kerana sepatutnya apabila orang itu dalam kebaikan, orang itu daripada keluarga yang baik, maka tak ada salah kalau kita menawarkan diri dalam konteks ini, ya tuan-tuan. Baik. Semasa baginda berusia 25 tahun, baginda SAW telah pergi ke Syam membawa barang-barang dagangan Khadijah radhiyallahu anha ditemani oleh Maisarah. Maisarah adalah seorang lelaki, hamba kepada Khadijah. Maisarah bukan nama perempuan tau, nama lelaki. Maisarah. Lazimnya Khadijah mengupah orang lelaki untuk membawakan barang dagangannya. Sebagai upah, beliau akan beri mereka sebahagian daripada hasilnya. Ini nama dia commission lah. Ya, macam kita bekerja jadi salesman, syarikat kereta ke, syarikat buku ke, perumahan ke, dia bagi kita gaji. Kemudian apa saja yang close, maka mereka akan dapat. Baik, terima kasih tuan boleh sekalian. Jangan lupa share pada teman kita yang lain dan bagi komen yang baik-baik. Suzy Zainial, jangan biarkan saya keseorangan tau. Isyamuddin Kamarudin, ahlan wa sahlan tolong bagi komen-komen yang menarik. Mudah-mudahan ada manfaat dalam perkongsian kita pada malam ni. Baik, apabila Khadijah radhiyallahu anha mendengar sifat Rasulullah yang jujur, amanah dan akhlak yang mulia, maka beliau telah minta seorang agar menemui Nabi, menawarkannya untuk membawakan barang dagangan bagi beliau ke Syam. Hasilnya, beliau akan berikan upah yang lebih banyak bandingan pedagang-pedagang sebelumnya. Baginda SAW bersetuju dengan pelawaan itu. Ya, tak marbuta, ya, tak marbuta, ya. Saifullah Abdul Hamid, ahlan wa sahlan. Ada kawan saya bernama Saifullah, Ustaz Saifullah. Adakah ini orangnya? Hajah Hamidah, barakallahu fikum. Jadi barang dagangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini ditawarkan Khadijah pulangan komisen yang menarik. Ini namanya costing lah. Ummu, Wais, Muaz, Mus'ab, ahlan wa sahlan, ya. Jadi kita dalam hidup ni kena pandai costing lah. Al-Iqtisad nisful ma'isyah. Terima kasih yang kirim star pada saya, Cik Kacung. Jadi dalam hidup ni kena good at costing lah. Kalau kita ni menempa contohnya grill kat rumah, orang yang memberikan kepada kita harga tu quotation, kan, tanyalah berapa harganya per meter, per meter berapa harganya, per kaki ke, kan, per inci ke, costing. Kemudian kira lah semua, barulah kita minta tawar. Jangan kita terus apa mahal sangat ni. Ya, nanti kita kena tipu dengan bekal besi tu. Kita kena good at costing lah, kena pandai menanya. Ya, kalau orang duduk bahagian procurement ni, jangan terus attack, apa mahal saya bawa, tak boleh cakap gitu. Kena check, tengok, kemudian buat pandai pula, tanya, plastik awak bagi ni, ada tak plastik? Nanti dia pun jawab, orang ni bukan main ni, dia tahu lah plastik buatan Thailand ke, Indonesia ke, Malaysia ke, Jerman ni. Jadi kita kena pandai. Bila kita bertanya satu benda, jangan nampakkan kejahilan kita. Ya, jadi Rasulullah SAW dalam perniagaan mengamalkan sikap sedemikian. Jujur. Kalau berniaga itu kena jujur, cakap, tunjukkan tapak tangan macam ni besar barang itu. Ni kita tunjuk, foto enlarge kan pula. Lepas tu bila sampai, alahai,
chicken feet dia besar macam ni yang kau sebut, kau main hebat lagi. Ali Ahmad Saleh dah menipu orang. Macam setengah adegan jualan makanan segera tu lah. Tunjukkan dekat mana-mana billboard, bukan main besar lagi. Kita pergi alah, ciput je, chicken feet je. Tak boleh menipu macam tu tuan-tuan. Namanya gharar, haram hukumnya. Ya, man ghasyana falaysa minna. Siapa menipu kita bukan orang Islam. Apabila baginda SAW pulang ke Mekah, baginda terus menyerahkan modal dan keuntungan kepada Khadijah. Kemudian baginda menjual barang dagangan dibeli di Syam itu. Baginda menjual barang dagangan dibeli di Syam mendapat keuntungan yang luar biasa dengan sikap amanah dan keberkatan yang belum pernah dirasai sebelum ini. Anak-anak kita, kalau kita nak bangunkan semangat perniagaan itu, suruhlah dimasuk kelab koperasi. Ya, nak masuk kelab kadet pun boleh juga. Tapi yelah, ramai orang tak sedar kepentingan berniaga ni. Kena masuk kelab keusahawanan, kelab fotografi, kelab-kelab yang macam ini akan memberi kepada mereka peluang untuk berusaha niaga. Kena macam tu lah. Bintu Abbas, Alhamdulillah semua. Terima kasih yang hadir. Tolong sharekan video kita ke teman-teman yang lain. Macam tu tau. Baik. Setelah selesai urusan, maka Nabi pun terus pulang ke rumah. Maisarah menceritakan kepribadian ini, baginda yang menarik ini, akhlak mulia, jujur dan punya fikiran yang tajam, tutur kata yang benar kepada Khadijah. Kepribadian baginda itu telah pun menyebabkan Khadijah tertarik untuk mengawini Rasulullah. Rasionalnya bukanlah satu yang mengaibkan jika seorang wanita salihah mengungkapkan hasrat hatinya untuk menikahi seorang lelaki saleh, sebagaimana yang dilakukan dalam sirah Nabi ini. Ya, kita dalam hidup kalau punya anak-anak saudara, punya adik, contohnya makcik yang belum berkahwin, jangan tanya pada dia, makcik yang jual mahal sangat tu lah belajar tinggi-tinggi, siapa suruh? Kan belajar menuntut ilmu ni tuntut. Sepatutnya kita yang lelaki ni berkata, moga-moga dapat suami yang saleh. Nanti saya nak pergi Mekah, nak doakan untuk saudara-saudari kat sana, doakan untuk anak saudara kita ni. Kita cakap benda yang bersifat motivasi. Tak sedikit tau orang perempuan yang tidak lagi mau hadir dalam pertemuan keluarga, keramaian dan sebagainya akibat dia soalan maut macam tu. Ada pula tanya pada budak perempuan tu bila nak kahwin, kenapa tak kahwin, kenapa memilih. Jangan cakap macam tu, sian ke orang perempuan. Ya, patutnya kita ni kena berusaha mengahwinkan mereka, mencarikan untuk mereka, berusaha. Kalau tak pun jejaka sepi pula nama dah. Kalau tak pun kita mendoakan untuk mereka. Jangan mana hero biasa datang lambat, hero last kali datang, jadi pakcik doakan nanti pakcik nak pergi musafir contohnya. Kata-kata kita yang berbentuk kebaikan itu adalah ibadah tuan-tuan. Ramai orang bercakap dia tak sedar kata-katanya itu menyebabkan besok jadi penyebab dia masuk neraka. Tahu, kita pernah baca hadis ni yang mulia Syarifah Azizah. Kan ke Nabi SAW telah menegur orang ramai mengatakan orang itu masuk syurga kerana mati syahid. Rasulullah kata belum tentu lagi. Mungkin dengan kalimah yang diungkapkannya menyebabkan dia dihumbankan ke neraka walaupun zahirnya mati dalam keadaan mulia. Tahu, jangan main dalam bab macam ni. Cakap yang baik-baik. Kesian kat orang perempuan, dia bukan ada pilihan macam orang lelaki. Dah orang lelaki ramai pula nak masuk geng LGBT pula dah. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka Ta'ala. Kita ni yang ayah, yang ibu, kena perhatikan anak-anak lelaki tau. Terutamanya kita hantar dia kat asrama, hantar dia kat sekolah-sekolah tahfiz. Kadang-kadang ada isu-isu macam tu berlaku. Jangan pandang sepi benda-benda macam ni. Kena bincang, kena tegur. Tak boleh kita biarkan saja. Beritahu kat anak, cerita bagaimana hukuman Allah kepada orang yang melakukan homoseks ini. Kalau orang melakukan perbuatan zina, hukumannya rejam kalau dah berkahwin. Kalau belum berkahwin, disebat 100 kali. Tapi bila menceritakan tentang hukuman orang melakukan liwat ini, Allah telah pun menurunkan batu dari langit, menutup muka itu, sealkan tempat itu, supaya tak ada perhubungan antara mereka dengan orang selepasnya, bagi menggambarkan buruknya buatan itu. Kalau kita baca dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi menceritakan mazhab Abu Hanifah dalam perbuatan liwat ini, apa yang patut dilakukan adalah ditolak daripada bangunan tinggi, dihempapkan dengan batu di atas. Itu hukum untuk peliwat, lesbian dan sebagainya. Jadi kita kena ambil tahu benda sedemikian, ya. Kita sebagai bapa, sebagai ibu kena check and recheck anak-anak kita supaya jangan terjebak dalam perkara ni. Once bila dia dah kena dia ketagihan, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Ada orang kadang kecenderungannya kepada sejenis. Ada orang dua-dua pun dia kerjakan. Dua-dua disapu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar. Benda ni memang tak patut untuk kita sebut, tapi kena juga kita nyatakan, tuan-tuan. Kerana dalam zaman penuh fitnah sekarang ni, orang buat maksiat dah tak cukup dengan apa yang ada, macam kat Belgium, kat mana Denmark.
Dalam majalah antarabangsa namanya Economist mengatakan penduduk di sana oleh kerana ketagihan yang bukan-bukan dan sampai ke tahap apa sahaja kemaksiatan boleh dilakukan atas dasar human rights, hak kemanusiaan. Pada hari ini mereka meminta supaya di hotel-hotel dia providekan chimpanzee contohnya untuk kegunaan nafsu seksual yang tak pernah bertepi itu. Tuan-tuan boleh baca tahu dalam majalah Economist mengatakan kalau hari ini lelaki dengan lelaki dibenarkan berkahwin, maka kalau selepas itu apa lagi? Mungkin selepas ini akan dibawa chimpanzee ke hotel untuk memuaskan nafsu syahwat orang yang tak ada limit daripada hari ini. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan pandang benda ni remeh. Betulkan, tegur, baiki yang telah terlibat, bertaubat dan kepada Allah bersungguh-sungguh. Tak kira pak ustaz ke cikgu ke orang yang pernah melakukan buatan haram ni, bertaubat dan kepada Allah tuan-tuan. Baik. Jadi perkahwinan ni satu sunnah. Kita pun tahu ketika datang beberapa orang sahabat kepada rumah Nabi SAW dan Nabi tidak ada di rumah, mereka telah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang ibadah Nabi, patternnya, maka akhirnya mereka buat rumusan yang salah. Apa nama ni? Firdaus Yasin ada masalah semua. Tolong share tahu pada teman-teman lain. Penting sangat diskusi malam ni Firdaus Yasin Muhammad Saiful. Jangan pandang benda ni sepi remeh tahu. 3 orang sahabat Nabi ni telah pun datang ke rumah Nabi untuk belajar tentang ibadah Nabi. Akhirnya ketiga-tiganya membuat rumusan yang salah. Yang pertama mengatakan kalau begitulah akhlak Nabi, ibadah Nabi, maka saya akan berpuasa selama-lamanya tak mau berbuka. Yang kedua pula berkata kalau macam itulah gambaran ibadah Nabi qiyamul lailnya, maka saya mulai sekarang tidak akan tidur pada waktu malam. Saya akan berjaga sepanjang-panjang malam untuk qiyamul lail. Kemudian ketiga pula buat rumusan mengatakan bahawa perspektif dia dalam kehidupan melihat kepada Nabi, lantas dia buat kesimpulan yang salah dengan mengatakan bahawa kalau begitulah fokusnya Nabi dalam ibadah, ya Ummi Syifatun Nisa. Ummi Syifa ke Sifat? Sifatun Nisa tu Sad Rozina Anas. Maaf kalau saya tegur nama-nama tuan-tuan ni untuk dibetulkan. Jangan berhati tahu. Yang ketiga pula berkata kalau macam itulah akhlak Nabi, maka ibadahnya saya tidak mahu berkahwin dengan siapa pun selepas ini. Saya akan duduk membujang. Mereka pun pulang. Bila pulang, Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang mulia ini, mendengar ibadah gambaran yang mereka ceritakan tu, Aisyah tidak membalas apa-apa. Bila Nabi pulang dan menceritakan, maka Nabi SAW mengatakan, katakan kepada semua orang, sampai kepada semua orang, Aziz Saifur, aku ini amma ta'lamuna anni atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Aku ini adalah orang yang paling bertakwa pada Allah, paling takut pada Allah. Tapi aku asumu wa uftir, aku puasa, aku buka. Aku arqud, aku bangun malam dan juga aku tidur. Wa tazawwajun nisa, dan aku berkahwin dengan isteri-isteriku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang Natasha? Siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukan daripada kalangan aku. Ini dia dalam kes melibatkan perkahwinan Nabi SAW Maka kita pada ini kena mengusahakan bina masjid lah orang kata, bantu mereka yang belum kahwin, carikan untuk mereka. Mudah-mudahan Allah SWT sepanjang orang tu berkahwin, kita mendapat pahala anak mereka, kebahagiaan mereka perolehi daripada perkahwinan itu Baik, Syamsiah Jalal. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab, seorang wanita yang memiliki pendirian teguh, mulia, cerdas dan berasal dari nasab Quraisy yang terbaik, terhormat dan kaya raya. Nampak penceritaan dalam kitab Ensiklopedia Sirah Nabawiyah ni tuan-tuan ni. Seronok tuan-tuan baca tahu, mudah faham. Alhamdulillah saya dan Ustaz Wahid telah menjadikannya mudah untuk difahami. Jadikanlah bahan ni hadiah untuk adik-adik kita, hadiah untuk kita, hadiah hari jadi. Mereka kat barat kalau datang musim kelahiran anak, mereka bukan bagi baju tau, bagi buku supaya menjadi smart parenting, skill parenting skillful. Jadi kita hidup ni kena rajin membaca, bukan baca WhatsApp je. Banyak maklumat yang kurang tepat dan palsu dekat media sosial ni. Kena cari bahan bacaan yang betul. Ustaz Jaafar, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Asal Khadijah radhiyallahu anha untuk mempersuamikan Rasulullah SAW disampaikan kepada Rasulullah oleh teman rapatnya bernama Nafisah binti Muniyah. Sebelum itu ramai orang kenamaan dan para pemimpin ingin melamar Khadijah, tapi beliau menolak lamaran-lamaran itu. Khadijah radhiyallahu anha berasa gembira dan teruja bila Nabi bersetuju dengan hasrat hatinya itu. Lantas baginda pun mengkhabarkan berita baik itu kepada bapa-bapa saudaranya. Jadi bapa-bapa saudara Nabi pergi menemui bapa saudara Khadijah. Setelah bapanya lalu bagi melamar anak buahnya itu. Lanjutan daripada itu berlangsunglah perkahwinan Nabi dengan Khadijah radhiyallahu anha selepas 2 bulan pulang dari Syam.
Maka tuan-tuan, majlis perkahwinan ini dihadiri oleh Bani Hashim dan pemimpin Bani Mudar. Hantaran mas kahwin Nabi berupa 20 ekor unta. Dikata umur baginda pada masa itu adalah 25 tahun. Manakala Khadijah radhiyallahu anha pula berusia 40 tahun. Namun begitu, Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah menyebut umur Khadijah pada masa itu sebaya dengan Nabi, iaitu 25 ataupun 35 tahun. Semua anak Rasulullah dilahirkan oleh Khadijah kecuali Ibrahim Ibrahim alaihi salam. Hasil perkahwinan baginda dengan Khadijah radhiyallahu anha telah memperoleh 6 orang anak yang seorang bernama Al-Qasim. Dengan sebab itu baginda dipanggil dengan Abu Qasim. Tuan-tuan, inilah cerita tentang anak-anak Nabi dan pengajaran boleh kita petik. Saya berhenti kat sini dulu. Dan esok kita sambung lagi cerita apa pengajaran yang patut kita ambil daripada kelahiran yang mulia ini, perkahwinan yang mulia ini. Apa sumbangan kita kepada orang keliling kita dalam bab-bab macam ni. Jangan malu untuk bercerita, meminta, menawarkan diri. Apa petuanya, apa doanya malam esok kita belajar tahu. Hadir malam esok insya-Allah. Buku yang jadi rujukan kita, Ensiklopedia Sirah Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kelahiran sama. Ya, tuan-tuan, maaf internet punya connection malam ni tak begitu baik. Sekian, jumpa lagi insya-Allah malam esok. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kafa Akliyah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabawna shighara wa li jami'i ashabil huquq 'alaina minal muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Insya-Allah jumpa lagi esok. Terima kasih Mufazzil Akhir, terima kasih Nurulillah Desa. Terima kasih semua yang hadir malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.